Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai 24 Ramadan pada maghrib semalam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan tadabbur salah satu ayat yang ada di dalam juzuk 24 ya. Ayat tersebut ialah daripada surah Fussilat pada muka surat 480, ayat yang ke-30 dan 31. Jadi kita akan terus baca dan sekali berserta dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun ke atas mereka malaikat yang memberitahu alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa abshiru, dan bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang telah sentiasa kamu dijanjikan. Nahnu awliyaukum, kamilah penjaga kamu, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Walakum fiha, dan untuk kamulah di dalamnya, di dalam syurga, ma tashtahi anfusukum, apa sahaja yang kamu idamkan. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamulah di dalam syurga itu apa sahaja yang kamu minta. Bila tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah turunkan malaikat untuk orang-orang yang istiqamah. Nanti kita akan bincangkan ya, apa itu. Dan kita lihat pada muka surat sebelah pula Allah menyebutkan wa qayyadna lahum qurana, itu tentang orang-orang kafir Quraisy yang keras kepala mengingkari segala risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan, dan Allah berikan kepada mereka teman-teman yang sama kepala dengan mereka, yang menghiaskan bagi mereka apa yang pegangan mereka sedia ada itu ya. Dan mereka saling berpesanlah, la tasma'u li hadzal Quran, janganlah kalian dengar Al-Quran ini, wa alghaw fihi, dan buatlah sesuatu untuk distract ya, daripada mendengar Al-Quran. Jadi ada ayat ini pula tentang teman orang-orang beriman pula, siapakah mereka, iaitu malaikat yang Allah berikan. Bila dan bagaimana itu kita akan lihat selepas ini. Baiklah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Rabb ataupun Tuhan kami adalah Allah. Rabb ini tuan-tuan adalah satu gambaran rububiyah ya. Mana rububiyah ini ialah kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dan yang memberi rezeki, yang memberi segala macam makan pakai, dan juga menguruskan segala sistem yang ada di bumi ini ya, daripada siang malam, peredaran masa, waktu, hari, bulan dan sebagainya. Jadi rububiyah ini ada di dalam diri setiap manusia, hatta orang yang tidak beriman sekalipun ya. Tapi mereka akan mengakui bahawa adanya Tuhan. Tidak mungkin semuanya berlaku tanpa adanya Allah atau tanpa adanya Tuhan. Jadi nak tahu rububiyah ini ialah kalau kita berada di tempat yang tinggi, sebagai contoh di atas kapal terbang, dan ketika di dalam itu berlaku suatu masalah ya, ada goncangan ataupun ada apa kita panggil dalam istilah dia, saya lupa. Jadi ketika itu orang Islam akan meminta pada Allah, orang Kristian juga akan meminta pada Tuhan mereka. Manakala orang yang tidak ada Tuhan bagi mereka ataupun ateis sekalipun, mereka akan di dalam jauh di sudut hati akan merasai bahawa dia nak minta kepada sesuatu, Tuhan lah ya, oh my god help me dan sebagainya. Jadi Rabbuna Allah, manakala kita orang yang beriman ini, kita mengaku bahawa Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah yang menguruskan segala-galanya. Kalau Rabbatul Bait, suri rumah ya, suri rumah itu Rabbatul Bait dipanggil. Dialah yang akan menguruskan segala-galanya, dan apa yang diuruskan ini adalah untuk kebaikan seisi keluarga. Maka lillahil mathalil a'la, jadi untuk Allah ini perumpamaan yang lebih indah lagi.
Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan segala kehidupan kita, maka yakinlah bahawa segala yang Allah uruskan itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Tsumma istaqamu. Summa ini tuan-tuan di dalam bahasa Arab adalah untuk tarakhi, iaitu bukanlah ketika dia kata tu dia terus istiqamah. Ya. Tetapi istiqamah itu berpanjangan hingga ke hujung usia dia. Summa itu menunjukkan bahawa ia lamalah tempoh dia sehingga ke penghujung usia dia. Okey, maka di dalam ini satu rububiyah, ya, tentang Rabbun Allah. Tetapi tidak memadai dengan kata-kata, maka dipanjangkan lagi summa istaqamu, istiqamah. Istiqamah ini ulama memberi pengertian konsisten ataupun teguh, ya. Al-Biqai pula berpendapat bahawa bila ada sin dengan ta sebagai contoh istighfar, maka ia berbentuk permintaan ataupun pertolongan, meminta, talabu, ya. Istiqamah minta dikuatkan, minta diteguhkan pendirian atau sebagainya. Maka di sini jika tadi tentang perbuatan lisan, ya, kemudian ini ialah perbuatan yang melibatkan anggota kita, ya. Tidak memadai dengan kata-kata, maka wajiblah bagi seorang yang beriman itu untuk mengepilkan sekali kata-katanya dengan amal. Jadi istiqamah ini merupakan karamah yang paling besar sekali di dalam kehidupan kita. Tetapi bukanlah istiqamah itu, contohnya kalau kita memberi solat, ya, solat fardu 5 waktu yang wajib. Jadi daripada awal kita akil baligh hingga ke hujung usia kita konsisten, kita sentiasa solat 5 waktu. Betul tuan-tuan, itu merupakan salah satu istiqamah. Tetapi istiqamah yang lebih tinggi makamnya ialah apabila konsisten dan ada improvement. Consistent improvement, iaitu kita sentiasa pertama sekali konsisten dengan perbuatan tersebut, dan kita juga improve, kita menambahkannya. Jadi tidak memadai dengan perkara wajib, maka kita cuba tambah sedikit demi sedikit dengan perkara-perkara sunnah. Jadi benda ini kita istiqamah hingga ke akhir hayat kita, maka dijanjikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka silih berganti malaikat. Jadi ulama tafsir memberi tafsiran bahawa ketika kematian ataupun ketika sakaratul maut, jadi apakah mereka kata? Alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah sedih, wa abshiru, bergembiralah dengan syurga. Jadi kenapakah malaikat memberi pesan dua perkara ini ketika kematian? Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab proses kematian adalah perkara yang real yang kita akan lalui, dan ia merupakan proses yang kita tidak dapat gambaran sebelum ini. Kita tahu mati itu macam mana, tapi kita tidak tahu imajinasi yang sebenar-benarnya macam mana. Sebagaimana orang yang pertama kali nak melahirkan anak, jadi ketika itu dia akan merasa gemuruh, akan rasa takut, gerun dan sebagainya, ya, daripada bermula dengan cek bukaan, jadi sepatutnya kena labor room, apa lagi akan buat dan sebagainya, maka akan rasa perasaan takut, gemetar dan sebagainya. Jadi bila adanya suami ataupun ibu dan sebagainya sebagai peneman ketika nak bersalin tersebut, maka sedikit demi sedikit akan mengurangkan rasa takut tersebut, ya. La takhafu, janganlah kalian takut terhadap apa lagi proses yang kita akan lalui selepas ini, selepas mati ini. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Sedih kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang meninggal ini, pertama sekali dia akan menjalani perpisahan yang sangat besar daripada segala apa yang ada di dunia ini. Memikirkan anak-anak, kalau anak yang masih kecil, bagaimana makan mereka, bagaimana tidur mereka, kasih sayang terhadap mereka dan sebagainya. Jadi malaikat pesan dua perkara tersebut, wa abshiru, dan bergembiralah dengan syurga. Jadi untuk orang yang istiqamah daripada awal dia akil baligh hingga ke hujung usia dia, maka biiznillah ta'ala ketika saat sakaratul maut itu, malaikat akan turun menenangkan dia, ya. Jadi apakah kita tidak termotivasi untuk melawan segala
dugaan yang ada, rasa malas, rasa penat, rasa mengantuk, hanya semata untuk kita istiqamah, ya. Istiqamah ini selain pada amal perkara wajib tadi yang kita bincangkan, juga tentang kita naikkan sedikit amal kita, sedikit demi sedikit, dan yang penting dia konsisten naik, ya, bukan ia hari ini naik kemudian turun, kemudian naik lagi turun dan sebagainya, tapi ia konsisten naik. Maka ia bukan perkara yang mudah, ya, begitu banyaknya cabaran dan dugaan. Subhanallah, betul. Kemudian ayat yang seterusnya iaitu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini ialah ayat yang menegaskan lagi tentang ataupun ayat untuk menambahkan ketenangan orang-orang yang ketika nak mati tersebut, ya. Kamilah penjaga kamu, kamilah sebenar-benar yang menjaga kamu di dalam kehidupan dunia. Jadi di saat perpisahan tersebut, yang mana kita bimbang macam-macam, macam mana rumah kita, bagaimana hutang kita dan sebagainya, Allah katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah sebenar-benar penjaga kamu. Anak-anak kamu, kita rasa kita yang memberi makan mereka, kita yang menjaga pakaian mereka, menjaga pendidikan mereka. Jadi bila kita tak ada, nanti siapa, ya? Tapi jangan bimbang. Sebab apa? Sebab yang sebenar-benar yang menjagakan, yang menyediakan semuanya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanyalah wasilah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga akhirat. Kemudian diteruskan dengan semua hingga ke akhirnya, fiha ma tad'un tu adalah tentang kehidupan selepas mati. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan syurga nanti apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu hajatkan, dan apa saja yang kamu minta. Jadi tuan-tuan, ayat ini, ayat 31 ini, daripada lebih kurang dua baris itu, hanya 1/4 sahaja tentang dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kemudian bakinya hingga akhir ayat 31 itu ialah tentang kehidupan akhirat, yang menunjukkan bahawa kehidupan dunia ini sangat sikit saja. Jadi tak perlulah kita nak terlalu fikir lebih-lebih. Yang penting ialah kita fikir tentang akhirat. Persiapkanlah diri kita di sekarang ini, dan berusahalah untuk kita istiqamah, iaitu kita konsisten dengan amalan kita ini, dan kita sentiasa improve. Jadi benda istiqamah yang lebih besar lagi martabat dia ialah tentang ayat yang seterusnya, yang mana Allah menceritakan tentang orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk kita hari ini cukuplah kita memahami istiqamah di dalam amalan kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita telah banyak lalui tarbiyah ataupun training untuk sentiasa ke masjid, training untuk sentiasa solat subuh berjemaah, training untuk sentiasa bangun qiyamul lail, training untuk sentiasa buat solat sunat. Jadi alangkah ruginya kalau training itu terhenti setakat 30 hari di bulan Ramadan sahaja. Jadi usahalah saya juga dan tuan-tuan juga untuk kita jadikan training ini berkekalan hingga ke penghujung usia. Problem kita ialah kita tidak tahu bila kita akan meninggal, kita tidak tahu bilakah kita akan pergi daripada dunia ini. Maka benda yang paling besar sekali ialah untuk kita kekalkan momentum training tersebut hingga kita pergi daripada dunia ini. Tak kiralah daripada usia muda, ya, sebab saya pun baru 27. Tuan-tuan di rumah usia berapa, maka usahalah untuk kita kekalkan momentum Ramadan ini, istiqamah hingga ke hujung usia. Mudah-mudahan di saat kita perlukan teman ketika meninggal nanti, ya, sebab itu orang tak nampak malaikat, kita saja yang akan nampak, ya. Mudah-mudahan benda itu menjadi penenang yang sangat besar ketika sakaratul maut nanti. Istiqamahlah kita, ya, bismillah ta'ala. Jadi sampai situ saja tadabbur kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.